tahun 2013. Tahun 2013, ada beberapa jemaah, ada seorang budak ni usia dalam 18-19 tahun. Saya dah tengok dia buat banyak, dia pergi ke Tanaim, lepas tu masuk balik, keluar balik. Maksudnya dia buat ulang kali umrah dia. So saya tanya dengan dia, saya kata, awak ni rajin bang, bolehlah, janganlah puji lebih-lebih bang. Tak puji, nak tahu je. Abang nampak adik ni selalu pergi Tanah Air, lepas tu balik pergi ke Tanah Halal, balik buat banyak kali umrah. Bang, kenapa abang nak tahu? Sebab dia kata, sebab tak silap saya pernah dengar kalau 7 kali umrah bersamaan dengan 1 kali haji bang. Saya cakap dengan dia, umrah ni ibadat kan? Ibadat ni bersifat tawakuf. Kita berhenti di mana Nabi berhenti. Dan ikut rasa ke? Dia kata, abang, saya dengar daripada ustaz, takkan tak betul bang? Saya kata, saya tak kata ustaz tu salah. Saya cuma nak tahu dari mana datangnya dalil hujah bahawa 7 kali umrah bersamaan dengan 1 kali haji. Nampak tak? Dia buat ibadat ikut rasa, betul? Rupa-rupanya bila saya pergi jumpa dengan orang-orang lain dekat Mekah, dia orang kata, ada ustaz-ustaz kat sini, tolong betulkan saya kalau saya salah. Dia kata, itu adalah hadis riwayat pemandu teksi di Mekah. Dia orang kata, haji, 7 kali umrah, 1 kali haji. Sebab pemandu teksi ni, bila dia bawa kamu keluar, dia dapat duit tak? Keluar masuk. Kamu perlu gunakan teksi tak? Jadi hadis ini sepakat memang hadis mutawatir pemandu teksi. So, nampak tak? Maksudnya, bila kita tak tahu, tawakuf, stop. Jangan bercakap. Jangan berlebih-lebih bercakap. Kalau kita bercakap banyak, makin banyak salah. Okey? So, itu sedikit benda yang saya nak kongsi pasal separuh knowledge tu. Kemudian, kenali prospek kita. Apa kepercayaan mereka? Baik. Hadirin dan hadirat, macam mana kita nak kenal pasti prospek kita, kepercayaan mereka? Okey. Kalau Cina ni agama apa? Mana ni? Agama Buddha. Okey. Itu salah faham. Kita kat Malaysia, sekali lagi saya tegaskan, kita perlu sekali lagi bebaskan pemikiran kita daripada stereotip. Tahu apa itu stereotip tak? Tahu tak apa itu stereotip? Tidak tahu. Contoh, stereotip itu adalah meletakkan mereka dalam kumpulan, kalau Cina ini, kalau yang ini Melayu ini. Maksudnya, nampak orang kita macam seperti prejudis di situ. Okey? Kita kena ingat, bila kita sebut Cina, kita kata Buddha. Tak. Cina, kalau kita kaji sedikit, mereka mengamalkan gabungan BTC. Tak apa tu BTC tak? Perut dah lapar kan? Bila sebut BTC, teringat Budu, Tempoyak, Cincaluk. Tak BTC juga tak merujuk kepada botak Cina. BTC itu adalah Buddhism, Taoism, Confucianism. Tahu tak kenapa kita ada stereotip sedemikian? Tidak lain tidak bukan, kita memang dah bebas daripada penjajahan fizikal, tetapi penjajahan pemikiran masih ada. Zaman dulu, orang Melayu kerja di mana? Sawah padi. Orang Cina lombong biji timah. Orang India, nampak tak? Divide and rule. Maka dikatakan ini adalah apa yang mereka bagus. Contoh, di negara Amerika Syarikat, cara propaganda mereka adalah sering memberikan gambaran bahawa orang berkulit putih ini, pekerjaan mereka yang terbaik tidak lain tidak bukan sama ada sebagai penjenayah ataupun sebagai atlet. Selain daripada itu, kamu tak boleh berjaya dalam bidang apa. Itu gambaran mereka bagi. Sama juga kat Malaysia, kalau orang Melayu meninggal, dia akan kata meninggal dunia, betul? Kalau orang India, dia kata mati, betul? Tapi bila sampai Cina, mesti Cina mampu. Perasan tak? Perasan kan? Yes, stereotip. So, macam mana kita nak tahu? Contoh, kalau mereka yang belum Islam, kita, of course lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Kalau mata kita ni kena macam Terminator, Robocop sikit. Bila kita bercakap, kita kena tengok orang tu dan kita boleh perhatikan penampilan dia. Contoh, okey, dekat tangan mereka ada pakai apa? Dekat terselit di antara putang-putang mereka ada apa yang mereka selit.
Kalau mereka ada selit sesuatu di antara putang-putang di antara baju mereka, okey, kemungkinan besar dia adalah penganut Buddha yang memakai tangkal dari Thailand. Dia pakai butang. Dia pakai satu benda yang diselit kat dalam, tangkal tu dia letak kat dalam. Biasanya ke atas ataupun di antara butang dia. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Manakala mereka yang memakai, orang kata tali-tali tu, berwarna kuning, campur-campur tu, itu juga Buddha, tetapi barangkali mereka ini Buddha Mahayana. Nanti saya terangkan Mahayana tu apa. Tapi secara umumnya itu adalah Buddha. Manakala, kalau nampak, mereka tak ada klip, tapi mereka ada pakai satu rantai berwarna perak yang agak tebal. Sebenarnya itu adalah untuk letak tangkal yang ada 2, 3 dan sebagainya. Tangkal kat situ. Itu juga adalah Buddha. Okey? Kalau mereka yang pakai rantai yang halus, barangkali kawan kita itu dia adalah Kristian. Sebab dia mungkin akan keluarkan cross. Sebab kalau Kristian, dia akan bangga menunjukkan rantai cross dia. Betul? Tetapi kalau nampak Cina yang pakai subang dan sebagainya berbentuk cross, jangan anggap mereka itu pastinya Kristian. Sebab mereka nampak ini lebih kepada manifestasi fashion mereka. Okey? So ini cara kita ketahui agama mereka, supaya bila kita ketahui agama mereka, mudah kita nak berdakwah pada mereka. Hobi mereka, apa hobi mereka? Senang saja. Kita buat satu uji kaji, boleh tak? Siapa di sini yang pernah pergi kedai mini market? Tak pernah pergi? Pernah kan? Semua pernah, malah nak angkat tangan je. Okey, mini market yang dimiliki oleh orang belum Islam, ada tak? Kat Kelantan ni banyak kan? Bengkel ada kan? Okey, seorang yang pernah pergi mini market. Tiba-tiba tak ada. Ada tak? Okey, Abel ni. Okey, pernah pergi mini market orang belum Islam Okey. Dah berapa lama dah pergi mini market tu? Lama dah. Dah berapa tahun? Bertahun-tahun dah. Okey. Ini bukan nak mengaitkan, cuma satu uji kaji saja. Dan ini akan terkena pada kita semua. Harap-harap dia adalah extra special case yang berbeza dengan yang saya tanya sebelum ini. Apa nama tokek kedai tu? Acong kah ataupun kamu cuba nak cong saya? Tak tahu kan? Tahu kenapa? Sebab nama yang kita kenal tentang tokek kedai tu, dulu, kini, selamanya nama dia tokek. Betul? Nama isteri dia apa? Tokeso. Dulu, kini, selamanya Tokeso. Betul? Kalau pergi kedai mamak, bos. Bos, aneh. Betul? Macam. Betul? Walaupun dah bertahun-tahun pergi, tapi tak tahu nama. Kenapa kita tak cuba ambil ini? Bila kita pergi kedai mini market, pergi kedai bengkel, pergi kedai mamak, siapa bos? Siapa bos? Kita lah bos, tapi hakikatnya yang bos tu dia. Tapi sebab kita customer, kita lah bos. Bila bos, kuli kena dengar cakap bos tak? Ataupun bos dengar cakap kuli? Contoh kita order, bos, roti canai rendah 2. Tak boleh roti canai, kena order roti telur. Tak ada kan? Dia ikut perintah kita, betul tak? Kenapa kita tak pergi kedai mini market tu, tanya dekat dia, tokek lah? Wah, soal lama mari kedai lu. Tapi wah tak tahu nama lu. Asyik panggil lu tokek saja. Apa nama lu? Tanyalah dia. Kalau dia kata, nama saya Wong Ah Fok. Okey. So, kawan panggil apa? Tak maulah cakap bini panggil apa. Bini panggil punya mana kita boleh panggil? Bini panggil darling. Siap kalau kita pakai jubah, pakai serban, masuk dekat kedai mini market dia, darling, I'm back. Masalah. Kalau dia kata Wong Afuk, habis selalu kawan panggil apa? Afuk. So, Afuk. So, lain kali mari saya panggil dia Afuk lah. Ayo, memang susah lah dapat nama dia. So, begitu juga pergi kedai mini market. Macam soal lama saya makan you punya nasi lemak, you punya roti canai, banyak sedap lah. You punya banyak sedap, apa nama you? Takkan mau panggil macam saja? Aneh saja. Saya pun rasa aneh, saya panggil you aneh. So,
Tanya dia, oh nama saya Siwa Murti, anak laki Krishna Murti. Oh, so nak panggil nama apa? Tak apalah, panggil saya Siwa the Boss, Siwa Dawaji kan. Panggil saya Siwa. Okey, Siwa. Panggil nama dia, rasa lebih akrab, betul tak? Begitu cara kita. Jangan hanya pergi kedai-kedai lepas tu kita buat tak tahu. Tidak okey? Okey, now. Apa dia? Okey, do. Focus on the topic. Saya tahu semua dah lapar kan? Lapar Baru tadi makan mihun goreng, korang dah lapar. Ada seorang ustaz, Ustaz Amir Hakim Abdad dari Indonesia, dalam satu majlis, bila dia memulakan perbicaraan dia, dia kata, sepatutnya kita sebagai Muslim mendahulukan makanan rohani kita berbanding dengan makanan perut kita. Renung-renungkan. Okay? Now, fokus pada topik bila kita berbincang. Jangan lari sana sini. Terutamanya, set objektif perbincangan kita. Apa yang kita nak bincang? Contoh kan, kita nak bincang tentang hobi, nak tahu mereka. Bincang yang tu. Kalau kita berbincang tentang ketuhanan, lagi-lagi kalau non-Muslim kat Kelantan ni, dia orang dah okey. Cuma nak tahu apa sebab mereka tak memeluk Islam lagi. So dia kata, alamak, agama ni sama lah. Okey. So fokus pada jawab soalan dia, agama semua sama. Macam mana nak jawab soalan-soalan dia. Set yang tu baru pergi ke lain. Jangan terus masuk ke topik yang lain. Habiskan bab tu dulu. Kemudian expect the unexpected. Apa itu expect the unexpected? Jangkakan sesuatu yang tidak dijangka. Mungkin kamu tanya saya, brother, apa itu yang tidak dijangka? Terus terang saya cakap, saya tak tahu. Saya tak tahu. Kalau benda tu saya boleh bagi tahu, itu dah dijangka, bukan di luar jangka. Betul? Saya bagi contoh. Yang ni aspek diorang ni, maksudnya melarikan diri lah. Maksudnya dikejar anjing ke bila kita berdakwah dan sebagainya kan. Ada satu peristiwa, saya dijemput menjadi salah seorang panelis dalam dialog antara agama di sebuah universiti. Bila sampai satu bab, sepatutnya ikut aturan, panelis Kristian cakap, sampai saya baru panelis agama Buddha. Tapi bila sampai soalan itu, habis je Kristian tu jawab, yang agama Buddha ni jawab. Sebab soalan dia berbunyi, apakah had kesabaran kita? Apakah had kesabaran kita? Dan orang Buddhis ni, panelis ni, dia kata, sepatutnya kita sebagai manusia tidak boleh ada had dalam kesabaran kita. Kena tak boleh ada had. Mana boleh letakkan had? Masa tu saya tengah fikir. Sebab dengan cara dia menjawab, dia meletakkan saya dalam situasi yang sukar. Macam mana saya nak pusing? Wallahi, masa itu saya duduk atas pentas, saya tak tahu nak buat apa. Blank. Kalau soalan tu kamu kena, dan dia cakap sepatutnya dalam hidup kita tak boleh ada had, dan kamu adalah sebagai panelis mewakili Islam, apa jawapan kamu nak bagi? Kamu blank tak? Blank lah. Tapi masa tu, sebab tu kita kata, bila kita berdakwah, antara benda yang kita perlu buat sebelum itu, selalu dekat pada Allah. Bila ada masalah, dekat pada Allah. Bila masa tu, bila saya sedang bercakap-cakap, saya tengah fikir, astagfirullahaladzim, astagfirullah, macam mana nak jawab ni? Lalu doa pada Allah, ya Allah, taklah saya angkat tangan berdoa depan tu kan, tapi dalam hati, ya Allah, tolonglah ya Allah, tak tahu macam mana nak jawab. Lepas tu, lepas dia habis jawab, hadirin tak tepuk tangan. Bila Kristian jawab pun tak tepuk. Jadi bila sampai turn saya, Allah bagi ilham, bukan bagi wahyu. Nanti orang kata Brother Firdaus ni wali Cina di Malaysia kan. Jangan na'udzubillah, jangan sembah saya. Maka Allah bagi ilham, saya jawab. Saya kata begini, secara realistiknya kita manusia mempunyai had dalam setiap perkara. Sejauh mana kita tidak mau tidur, akhirnya kita juga perlu tidur. Maksudnya kita ada had. Selaju mana kita nak bawa kereta,
Walaupun kita telah melanggar had laju yang dibenarkan, tetap kereta tu ada had laju dia. Begitu juga dengan manusia dalam kesabaran, ada had dia. Sebab ajaran dalam Islam bukan berkata mengajar kita sesuatu yang tidak realistik, tapi Islam adalah satu agama yang sangat realistik untuk diamalkan. Dan Islam mengajar kita, apabila kita sampai kepada had kesabaran kita, yang paling penting adalah bagaimana respon kita selepas itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fusilat surah 41 ayat 34, tidak samalah tolaklah kejahatan dengan kebaikan, dan tidak samalah kejahatan dengan kebaikan. Benda ini agak sukar, dan Allah kata dalam sambungan tu, kata, dan mereka melakukan kebaikan sehingga mereka merasa seperti saudara. Maka di situ Islam mengajar kita, apabila kita telah sampai satu had kesabaran, maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan reaksi dan respon yang terbaik dengan cara yang terbaik, bukan dengan memaki hamun dan sebagainya. Habis jawab je, pas balik bagi moderator, hadirin tepuk tangan. Lagi, Allah bantu. Ini aspek dia unexpected. Ini bukan sebab saya hebat tau, na'udzubillah, bukan. Tapi sebab Allah bantu saya. Bukan sebab Allah bagi wahyu, Allah bagi ilham, Allah bantu. So dekat pada Allah. Surah Muhammad surah 47 ayat ke-7, siapa yang membantu agama Allah, Allah bantu dia. Dekat pada Allah. Dekat pada Allah, itu saja. Aspek yang unexpected ini memerlukan kita banyak dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak solat kita, banyak mengingati Allah dan sebagainya. Now, yang ini matlamat tidak menghalalkan cara. Ada orang kata, memandangkan kita memerlukan duit untuk dakwah, dan dakwah ini memerlukan duit, dia adalah fi sabilillah, yang ada fi, dia bukan free sabilillah. Jadi apa kata kita letak duit kita dalam fixed deposit, simpanan tetap dalam bank, lepas tu kita ambil riba tu untuk tujuan dakwah. Tak begitu. Lihat, sebelum zaman Nabi sekalipun, mereka nak membina semula Kaabah, orang musyrikin pun tahu, duit-duit halal pun mereka, duit-duit yang haram mereka tak gunakan untuk bina Kaabah, betul? Bagaimana mungkin kita sebagai Muslim nak kata dakwah di jalan Allah, tapi kita gunakan duit haram untuk menjustifikasi perbuatan dakwah kita? La, tak begitu. Okey? Kalau apa-apa duit riba, duit-duit yang haram, yang tidak patuh syariah, yang kita tidak boleh gunakan untuk membina masjid, untuk berdakwah, jangan gunakan yang itu. Matlamat tidak menghalalkan cara. Begitu juga dengan non-maram, orang yang bukan maram dengan kita. Syaitan ni pandai tau. Syaitan ni pandai. Dia akan cakap dengan kita bahawa, kau tengok perempuan tu tak pakai hijab, dia Muslim, apa kata kau pergi berdakwah kepada dia? Kalau kau tak berdakwah kepada dia, siapa nak berdakwah kepada dia? Betul, berdakwah tu penting, tetapi uslub dakwah tu. Lepas tu, saya bagi satu contoh terjadi di sebuah negara barat. Di negara barat, di university ada MSA, Muslim Student Association. MSA ni mereka buat program dakwah. Maka lelaki buat kerja lelaki, perempuan buat kerja perempuan. Mereka kerja dalam satu jemaah. Lelaki ni suka pada perempuan tu, maka mereka menggunakan alasan dakwah untuk keluar. Kata, jom kita berbincang pasal projek dakwah kita. Tak boleh lah, kita mana boleh keluar sama. Macam orang Islam kita hari ini, memakai tudung, memakai kopiah dengan alasan dating Islamik kan. Tak, mana ada dating Islamik dalam Islam. Mereka keluar, kata tak apa, jangan risau, kita pergi ke tempat ramai orang. Awak duduk kat seberang, saya duduk kat sini. Mereka pergi Starbucks. Starbucks tu ramai orang, tak apa, minum kopi. Dari Starbucks yang ramai orang, pergi ke tempat yang lebih sikit orang, semakin sikit, sehingga ke tempat sunyi, sehingga kata, susahlah kita nak bincang macam tu. Nampak tak? Dua-dua ikhlas lillahi ta'ala nak berdakwah. Akhirnya, apa kata kita pergi tempat paling sunyi? Saya rasa tempat paling selamat adalah rumah you. Bila pergi rumah mereka, akhir cerita dia, mereka berzina. Bila mereka berzina, perempuan tu mengandung. Lelaki tadi yang nak buat dakwah fisabilillah tak nak bertanggungjawab. Ini terjadi pada mereka yang nak buat dakwah.
Mereka yang nak buat dakwah. Pernah tak dengar cerita Basisah? Pernah dengar? Bagaimana menjadi seorang hamba yang begitu warak, yang begitu dekat pada Allah, tetapi akhirnya mati dalam keadaan kufur. Sebab itu, ingat, syaitan ini, mereka ada wawasan jauh daripada wawasan 2020 kita. Mereka ini pandai nak menyesatkan. Mereka ada perancangan strategik. Bila mereka tak boleh stop kita berdakwah, mereka akan cuba jadikan dakwah kita tidak ikhlas. Bila mereka gagal menjadikan kita tidak ikhlas dalam berdakwah, mereka akan cuba membuatkan kita melakukan kebatilan yang disaluti dengan kebaikan. So, berhati-hati tentu pada non mahram ini, terutamanya pada lelaki. Kerana bila kamu mula berdakwah, orang mula kenal, orang akan mendampingi kamu. Saya kadang-kadang saya tak faham. Ramai orang nak sangat berkahwin dengan ustaz ataupun pendakwa. Best ke sebenarnya perempuan? Tak best. Habis kamu nak cari mak rempit. Ada orang, ini kes benar lah, ada orang dia sampai boleh kata pada orang lain, bukan pada saya, dia kata, saya boleh jadi yang kedua, ketiga, keempat. Dia orang ingat best ke nak kahwin dengan pendakwa ni? Dah lah selalu kena tinggal. Suami pula tak ada masa. Dan kamu akan didekati oleh perempuan, contoh, ini lelaki, saya bagi tahu dulu. Kamu akan didekati perempuan yang kata, brother, saudara, poji dan sebagainya lah. Boleh tak kamu tolong carikan seorang calon yang baik untuk saya? Baitul Muslim. Good thing. Lepas tu dia akan cerita-cerita. Kamu akan tanya, okey, kamu ikhlas nak tolong? Kamu nak cari calon yang macam mana? Nampak godaan syaitan. Saya nak cari calon yang cinta pada agama, yang boleh bawa saya dekat pada agama. Sebenarnya calon yang saya nak tu adalah macam kamu. Tapi sayangnya kamu dah kahwin. Okey? So, ingat benda macam tu, kena menjauhi, kena berhati-hati. Dalam Quran, surah Isra surah ke-17 ayat 32, Allah suruh kita jauhi zina. Allah tak kata suruh kita jangan berzina. Jauhi. Sebab dia tahu bila dah rapat, segala kemungkinan tu boleh berlaku. Okey? Pergi night club. Aku rasa aku nak berdakwah lah. Dalam night club tu banyak orang Islam. Hadirin dan hadirat, berapa ramai di antara kamu yang pernah pergi di club, pergi pub? Saya pernah. Sebelum Islam. Kalau kamu kata nak pergi berdakwah dalam night club, terus terang saya cakap, sebelum saya Islam, kawan-kawan kata, jom kita berbincang pasal isu-isu penting dalam kelab. Sambil kita minum bir, sambil kita bincang. Tahu tak, bila sampai dalam, bukan berbincang, bukan bercakap, dia menjerit. Sebab muzik punya lah kuat. Kamu, ya, tak dengar. Lalas, lagu ni best lah. Sekejap baru kita berak. Kamu nak berdakwah macam mana? Tak payah nak masuk night club. Okay, jangan cari masalah. Don't trouble until trouble troubles you. Okay, jangan cari masalah. Don't. Annoy. Annoy itu apa dalam bahasa Melayu? Menjelekkan. Menjelekkan. Apa? Menjengkelkan. Masya Allah. Pernah cakap perkataan menjengkelkan. Okay, now dengan gadget kita, ingat tadi saya sebut alat-alat kita intervene. Bila orang sedang bercakap separuh, kita baru dia bercakap soalan. Okey, kamu ada soalan tak nak tanya saya? Okey, ada. Saya nak tahu kenapa dalam Islam, okey, kamu tak boleh makan. Saya tahu soalan jawapan dia. Orang tak habis cakap. Walaupun hebat mana kamu tahu, tapi biarlah dia habis cakap dulu. Kenapa dalam Islam, orang Islam ni, saya tahu apa kamu nak tanya. Kenapa? Saya tahu jawapan dia. Sabarlah. Biarlah orang habis cakap. Pernah sekali kami buat street dakwah. Bila kami buat street dakwah, antara syarat yang saya letakkan adalah tak boleh berdebat. Kalau kamu rasa kamu tak boleh menjauhi debat, maka pergi. Pernah sekali, dan saya memang ada selalu masalah dengan peserta-peserta street dakwah dari Arab, dari negara majoriti Islam. Pernah sekali, seorang mamat ni, dia dengan seorang etis. Etis tu asyik bercakap, tak bagi dia peluang bercakap. Lepas tu dia cuba masuk. Dia kata, let me finish, biar saya habis. Etis tu tak mau bagi dia cakap. Masa tu saya rasa, tak boleh jadi ni.
Sebab saya dah nampak muka dia dah berubah. So saya berdiri kat tepi, artis kat sini, dia kat sini. So saya lepas tu bila dia bercakap, saya kata, sebab saya rasa tak boleh masuk. Bila dia stop, saya kata, okay brother, put it this way, apa yang kamu kongsikan tu semuanya sangat menarik dan tidak cukup masa kita nak berbincang kat sini. Saya rasa saya nak berkenalan lebih mendalam berkenalan dengan kamu. Lepas tu kita tukar nombor. So brother, it's a good job, okay, I think both of you ada perbualan yang sangat baik, so thank you. Dah, belah. Lepas tu peserta kami kata, brother, luckily you come at the right time. You know what, I almost want to punch his face. Ya, sebab muka dia dah merah padam. Sebab dia nak bercakap, orang tak bagi dia cakap. Kalau saya pun marah, tapi sabar, dakwah. Begitu cara dia. Okey, so ingat, jangan mengganggu, masuk campur Dan yawning ni apa? Yes, benda yang paling teruk saya pernah tengok je lah. Bila orang bercakap kan, kita fokus best tak? Tak best. So kalau kita nak menguap, tahu tak macam mana cara nak tak menguap depan orang? Macam mana? Apa teknik dia? Telan menguap ke telan air liur? Telan menguap macam mana telan? Cuba tunjuk kat saya. Saya tunjuk kat dia orang. Macam mana telan menguap? Macam ni? Ya ke? Tak. Kalau kamu tak boleh telan, bila kamu saya cakap, yalah, tunjuk tekan kepala kamu. Ini saya ajar kamu cara nak lari. Kalau kamu tak pandai teknik telan menguap yang dia kata tu, menguap juga, tapi bila kamu rasa kamu nak menguap, kamu ada rasakan dekat hidung tu kan. Bila kamu dah terasa begitu, lepas tu dah menguap lah tu. Tapi dia tahu tak kamu menguap, tapi yang dia nampak kamu batuk. So kena tahu cara dia supaya tidak menjengkelkan. Bombastik sungguh ayat dia. Okay, now kita dah nak sampai ke penghujung. Ingat, yang ini perkara yang penting juga. Exaggerate. Okay, asyik perempuan je bagi jawapan. Exaggerate tu apa? Kejap lah. Exaggerate tu apa? Lelaki, pemimpin umat. Hush. Exaggerate. Melebih-lebih, berlebih-lebihan, berbohong dan sebagainya. Kan? Contoh, kita tinggi 150 cm, tapi kita kata saya 6 kaki 2 inci. Macam Tom Cruise kan, bila ambil gambar nampak 6 kaki lebih, tapi kita tak tahu rupa-rupanya dia berdiri atas platform. Sebab kan dulu isteri dia Nicole Kidman lebih tinggi dari dia. So bila ambil gambar, dia kena naik atas pentas. So isteri dia kat bawah supaya nampak sama. Exaggerate, itu berlebih-lebihan. Terutamanya jangan menipu atas nama Allah. Benda yang tak ada dalam Islam, jangan kata ini Islam. Tak boleh. Jangan sekali-sekali. Okay, don't do it. Berbohong atas Nabi. Nabi kata begini, Nabi buat begini, Nabi datang ke sini. Apa kebenarnya? Nabi datang? Saya tak tahu benda tu. Al-Arkam diharamkan oleh Jakim sebab yaqaza dia. Sebab dia kata nampak Nabi secara nyata. Janganlah begitu. Begitu juga dalam dakwah kita, benda yang kita tak pasti, terutamanya hadis-hadis, jangan kata itu hadis. Contoh, umati. Tahu tak? Itu bukan hadis palsu tu. Tapi dah berapa tahun kita sampaikan sehingga ustaz berceramah atas mimbar sampai menangis. Tapi mati-mati cerita tu tak sahih. Memanglah umati, you mati nanti. Tak Apa yang kita tak pasti, jangan sebarkan, jangan kongsikan. Okey? Kena pastikan, terutamanya bila kita bercakap tentang Islam, ingat qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu perasan tak? Bila saya bercakap sepanjang dua topik ini, bila saya kata Islam begini, Islam begitu, saya cakap dalam Quran begitu, hadis Nabi begini. Ada tak? Yes. You have to do that the same way. Kena buat benda yang sama. Jangan kata, sebenarnya kita kena macam itulah sebab aku rasakan, aku ingatkan. Hello,
Islam ni bukan you rasa ingat, tapi Islam ni apa Allah kata, apa Nabi buat, apa Nabi kata. Itu yang paling penting. Jangan attack orang, jangan agresif. Tak setuju, jangan attack dia. Macam baik sangat agama engkau. Tak Jangan hina sembahan-sembahan mereka. Okey? Surah An'am surah ke-6 ayat 108, Allah sebut jangan kamu menghina, mencerca sembahan-sembahan mereka. Okey? Be evasive, iaitu mengelak diri. Soalan yang kita tak tahu jawapan, kita jangan elak, kata soalan ni tak penting, tak payah jawab dulu. Tak tahu cakap tak tahu. Sebab apa? Bila mana mereka tanya satu soalan yang kita cuba elak, tahu tak apa mereka dapat? Mereka akan kata, aku dah tahu dah, ini rupa-rupanya kelemahan dalam Islam, inilah masalah dalam Islam. Contoh yang ni nanti kamu boleh tanya saya ketika sesi soal jawab esok. Apa yang tak baik dalam Islam Allah dah haramkan, betul? Betul ke tidak? Arak tak baik maka Allah haramkan. Khinzir tak baik maka Allah haramkan. Perhambaan itu bagus ke tidak? Tidak. Mengapa dalam Islam tidak diharamkan? Mengapa dalam Islam tidak diharamkan perhambaan? Kalau perhambaan itu tak bagus. Sedangkan kamu kata khinzir dengan arak itu diharamkan sebab tak bagus. Lepas tu kita nak jawab apa? Itu tak penting, hamba-hamba tu dah tak ada dah, tak payah sebut, kita cakap lain, kita roh yang lain. Dia akan gocah, panggilan hangit di atas kamu. Maksudnya kamu tak tahu menjawab dan kamu mengelak, dia tahu inilah kelemahan kamu. Nak tahu jawapan dia tak? Tak apa, esok baru tahu. Tak pun malam ni pergi tanya ustaz, InsyaAllah boleh dapat jawapan. Okey, jangan mengelak Cakap, okey, soalan kamu, tengok ini cara yang lain daripada cara kita tadi. Cara tadi bila kita tak tahu, kita kata tak tahu. Tapi yang ini kita guna teknik yang lain, iaitu kita kata soalan kamu baik, bagus, saya akan tanya orang yang tahu dan saya akan dapatkan respon untuk kamu. Jadi macam mana kita nak berkomunikasi selepas ini? Maksudnya mereka yang kita kenal secara rambang, yang melalui street dakwah, so kita kata macam mana saya boleh dapatkan jawapan tu dan bagi tahu kepada awak. Macam mana kita boleh berhubung? So, nombor telefon. Okey, melalui telefon, melalui WhatsApp. Sekurang-kurangnya, melalui teknik ini, kamu dapat nombor telefon untuk kamu santuni follow up dengan dia selepas itu. Okey? Prejudge, pemakaian, speech. Last one. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Prejudge, appearance dengan speech. Percaya tak kamu, saya berceramah di dalam masjid, di dalam program-program rasmi, saya pakai pakaian sebegini saja. Saya juga pernah ditegur kerana kata, kamu ceramah agama, takkan pakai macam ni, pakailah kopiah, pakailah jubah, pakailah serban. Saya cakap, saya hormat pendapat kamu. Apa itu pakaian Islamik? Tutup aurat. Adakah cara saya ini tak menutup aurat? Sebab saya nak berdakwah, saya nak mendekati remaja. Bayangkan kalau adik-adik kat sini kalau hari ini saya pakai dengan serban, dengan jubah. Saya bukan tak ada jubah, saya ada. Kopiah pun saya ada. Saya pakai ikut suka hati saya. Okey? Kalau saya pakai begitu, apa pandangan kamu pada saya? Ulama dan sebagainya. Saya takut saya tak memenuhi kriteria sebagai seorang ustaz dan saya memberikan gambaran yang salah tentang ustaz. Satu. Yang kedua, kamu akan rasa sedikit jauh daripada saya. Tapi bila saya pakai macam ni, bila kamu nampak, okey, sekarang Brother Fidau dah sampai, jadi kita persilakan Brother Fidau. Dan kamu nampak Brother Fidau pakai macam ni, macam mana kamu rasa? Kamu rasa selesa sikit tak? Casual je, cakap pun sempoi kan? Yes, you rasa selesa tak? You rasa selesa sebab orang yang saya nak dekati majoritinya adalah orang yang jauh daripada agama. Dan kalau saya pakai seperti orang yang terlalu tinggi agamanya, dia lagi jauh dengan saya. Oh, ustaz datang nak bagi ceramah dah. Tapi kalau saya pergi, apa khabar, sihat, pakai sempoi. Okey,
Begitu juga kita dalam berdakwah, jangan kerana orang tu tak menutup aurat seperti diri kita, maka kita prejudge dia, kata ini ahli neraka. Oh. Tak. Ataupun non-Muslim, yang belum Muslim, berpakaian menjolok mata dan sebagainya, lelaki, tundukkan pandangan kamu, tak bermaksud, macam mana nak panggil dia masuk Islam ni? Kalau aku panggil dia masuk Islam, dia pakai macam ni, seksi mendedarkan aurat, masuk neraka juga, apa masuk Islam? Nampak tak syaitan bagi idea? Mana lebih teruk? Mati dalam syirik ataupun mati tauhid tapi dia seksi? Bukan saya suruh dia semestinya seksi. Mana satu yang lebih teruk? Mati dalam syirik ataupun mati dengan tauhid walaupun seksi? Syirik lah. So, jangan prejudge. Suka tak orang menilai kita berdasarkan penampilan kita? Engkau ni aku rasa tak pandai. Tak. Begitu juga contoh di negara Jepun dilakukan street dakwah. Sekali lagi, street dakwah. Dalam street dakwah itu, seorang lelaki, dia tahu tak Yakuza? Yakuza tahu kan? Dia ni bukan Yakuza. Dia ni buat tattoo untuk Yakuza. Maksudnya dia pembuat tattoo. Maka satu badan dia pun penuh dengan tattoo. Badan dia penuh dengan tattoo sehingga kalau dia tak pakai baju, seolah-olah dia pakai baju. Sampai dari sini sampai ke leher dia. Maka bila dia keluar, dia pakai singlet. Sebab kan biasa orang yang badan sado dia dengan ada tattoo, dia nak tunjuk dia ada benda tu kan. Maka dia berjalan. Kalau bagi kita dah kata, ini gangster mana ni, susah nak masuk Islam. Betul? Tapi pendakwa-pendakwa di sana tetap bagi dia satu flyer. Saya ada tulis benda ni dalam blog saya. Bagi dia satu flyer tentang Islam, dia tak berhenti, dia terus berjalan. Kemudian dia baca flyers tu dan dia terdetik nak mencari makna kehidupan. Selepas itu dia memeluk Islam, dan hari ini kerana satu risalah itu, bayangkan kemungkinan yang memberikan risalah itu adalah kita juga. Barangkali kita kata tentang prospek kita akan datang. Dan hari ini beliau adalah seorang imam di Masjid Tokyo. Nama dia adalah Syekh Abdullah Taki Takazawa. Daripada seorang yang pembuat tattoo, hari ini dia masih ada tattoo. Kalau ikut fiqah orang kita, kamu lepas masuk Islam kena buang tattoo, mampu dia nak buang kulit dia. Tapi orang yang Islam kan dia ada fikrah dakwah. Itu benda dulu. Sekarang yang penting ini. Kita siap takut, kalau dia ni masuk Islam macam mana nak ambil wuduk ni? Air sampai ke kulit dia? Macam-macam kita takut. Tapi kerana mereka tak prejudge dia, maka hari ini dia dikenali sebagai Syekh Abdullah Taki Takazawa, imam di Tokyo. Bayangkan kalau ditanggalkan jubah dia penuh sampai ke sini. Kalau seorang pekas macam pembuat tattoo itu boleh berubah kerana nur Islam, kerana adanya wujudnya manusia, pendakwa-pendakwa yang tak prejudge. Sebagaimana Nabi, dia tak pernah prejudge pada sesiapa pun ketika berdakwah. Tak kisah dia ni hamba abdi ke, dia ni Arab ke, kulit hitam ke, kok coklat ke, biru ke, dia buat juga. Sama juga, kita jangan prejudge. Dan ingat, ada orang dia gagap, betul? Jangan kerana kegagapan mereka kita menilai mereka ini kurang mulia. Kamu tahu tak antara orang gagap yang paling berjaya dalam dunia dakwah siapa? Kamu akan terkejut kalau saya sebut nama dia. Siapa? Dr. Zakir Naik. Dia adalah gagap. Dia gagap. Kalau kamu bercakap dengan dia, bukan ketika ceramah, dia akan gagap. Susah nak bercakap. Tapi kenapa bila dia di atas pentas, dia bercakap begitu peta, ayat keberapa, surah keberapa, Bible macam ni dan sebagainya. Sebab apa? Dia berlatih. Kalau orang gagap macam dia boleh berlatih sehingga sedemikian, seorang doktor perubatan yang bukan belajar Islam pada awalnya boleh menjadi pendakwa terkenal yang tersohor pada zaman kita.
Dan jikalau Syekh Ahmad Didat yang belajar sehingga darjah 5 boleh berdakwah, kita ni kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Jangan kerana orang itu gagap maka kita rasa tak ada harapan bagi dia. Biar dia habis cakap. Biar dia habis cakap, menguji kesabaran kita. Allah letakkan dia di hadapan kita supaya menguji kesabaran kita, berapa lama kita boleh bersabar dengan kegagapan dia. Contoh paling mudah, saya ada seorang sahabat. Sahabat saya ni gagap. Dan mak bapak dia memang tahu dia gagap sejak kecil lagi. Selepas dia memeluk Islam, mak bapak dia jadi sangat marah. Ingat, mak bapak dia tahu dia gagap. Maka selepas dia memeluk Islam, bapak dia tanya pada dia, bagi tahu kepada saya, kenapa kamu pilih Islam? Sahabat saya tu kan gagap kan. So dia pun saya so dia cakap macam tu. Tahu tak apa bapak dia kata? Itulah, kamu pilih agama kamu sendiri, tapi kamu tak boleh nak terangkan kenapa kamu pilih Islam. La ilaha illallah. Anak dia dari kecil memang gagap. Betul tak? Anak dia kecil dari gagap. Bila kamu tanya dia kenapa kamu pilih Islam, dia memang kena ambil masa untuk explain. Tetapi kerana dia gagap, tengoklah awak tak yakin Islam, sebab tu awak susah nak terangkan. Nampak tak? Kerana Islam. Kerana Islam. So, sama juga dalam dakwah, jangan prejudge orang, menilai orang penampilan dengan percakapan mereka. Sesiapa juga kita santuni, ingat, fokus kita adalah tukar pemikiran kita daripada bersikap judgemental, menghukum, kepada da'i, kepada membawa manusia ke rahmat Allah, kepada perspektif kasih sayang. Dunia akan sangat berbeza jikalau kita mengubah cara kita berfikir. Mereka itu adalah madu'u yang Allah hantar kepada saya untuk beritahu kepada mereka sayangnya Allah pada mereka. Sebab itu Kristian dia berjaya kerana mereka selalu kata God is love. God is love. Tapi kita lupa bagi tahu, yang selalu kita dibesarkan, dimomokkan Islam itu adalah Allah itu sangat marah dengan kamu. Betul? Allah is angry with you. Tengoklah engkau kena sakit macam ni sebab engkau jauh dari agama. Allah marah pada kamu. Awak tahu tak, biasanya saya dengar macam tu, saya akan cakap dengan orang tu, so pakcik bagi tahu kepada saya, bila seseorang tu ditimba musibah, dia diuji, maksudnya Allah marah kat dia sebab dosa dia. Betul? Ayalah, sebab tu tengok mereka tak solat, jauh daripada agama, padan muka kena aksiden. Pakcik, kalau macam tu, bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa yang paling banyak diuji adalah para anbiya? Adakah Allah marah pada anbiya? Habis yang pakcik bagi tahu kepada orang bahawa bila seseorang itu ditimpa musibah adalah kerana Allah marah. Habis adakah Allah marah pada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Ujian itu adalah manifestasi cinta Allah pada hamba-Nya supaya mereka kembali mengingati tujuan hidup, mentaati Allah. Itu saja. Dia bukan sebab nak menghukum. Tidak. Okey? Jadi jangan prejudge pada sesiapa. Ingat, teruskan usaha kita berdakwah. Nabi SAW itu rahmatin alamin, dan jadikan dia sebagai ikon untuk kita ikuti dalam kehidupan kita. Okey? Jadi insyaAllah kita akan break untuk solat Jumaat dan juga lunch kita. Dan kita akan kembali dalam pukul berapa? 2.30? 2.30 Okey. Kita akan kembali 2.30. Ingat, 2.30 sharp kita akan sambung. Dan kemudian kita akan selesai pada jam pukul 5. Kita akan sambung esok. Akan ada topik-topik yang lebih menarik seperti salah faham terhadap Islam, akhlak Nabi, etika, dan juga jenis-jenis dakwah serta teknik dakwah yang akan menyusul selepas ini. Jadi, wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.